Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan belajar berkenaan dengan urus niaga secara kredit. Okay. Dalam urus niaga secara kredit ni awak kena tahu dokumen apa yang terlibat, and then awak nak kena masuk dalam buku catatan pertama yang mana satu, and then macam mana kita transfer daripada buku catatan pertama ke ledger. Okey, jadi kita akan pergi kepada dokumen yang pertama yang terlibat dalam urus niaga secara tunai. Okey, secara tunai. Maaf, secara kredit. So, dokumen ini bila awak tengok, oh kita terlibat dalam urus niaga secara kredit. So, dokumen apa? Dokumen pertama adalah dokumen invoice. Okey, so bila awak tengok ada invoice bermakna ada urus niaga secara hutang. So, siapa yang berhutang sekarang ni? So, awak akan tengok dari segi bentuk salinan. Dan awak kena pastikan nama awak di atas atau di bawah. So, sekarang kita punya nama perniagaan adalah Syamil Stationery. So, dia sedang berada di atas. Jadi, kita sedang membuat jualan secara hutang. So, nak pastikan urus niaga ni jualan barang niaga atau tidak, awak kena tengok butir awak. Butir ni barang niaga atau tidak? So, kena confirmkan. So, kita tengok butir ni adalah barang niaga. Jadi, dokumen ini merujuk kepada jualan barang niaga secara kredit. Okey, bila awak dah tahu jenis urus niaga ini, awak pun akan transfer ke dalam buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama bila melibatkan urus niaga jualan barang niaga secara kredit, awak akan rekodkan ke dalam jurnal jualan. Okey, dalam jurnal jualan. So, jual barang niaga secara kredit kepada siapa? Kalau kita lihat dari dokumen yang pertama ni, kita sedang membuat jualan kredit kepada kedai Ikmal. Kedai Ikmal ni adalah pelanggan kita. Okey? Atau kita panggil sebagai akaun belum terima. Okey. Jadi nama kedai Ikmal ni lah yang kita akan letak dalam jurnal jualan. Okey, pada tarikh 5 hari bulan, kita akan tulis kedai Ikmal. Nombor dokumen 01 dengan nilai jualan RM2,200. Okey, bila awak dah tahu nilai jualan secara kredit dalam buku catatan pertama, awak kena transfer ke dalam ledger. Okey, macam mana nak transfer ke dalam ledger? Okey, mula-mula awak kena tajukkan akaun awak. So, nak tajukkan dengan nama apa? Awak akan ambil butir kedai Ikmal dalam jurnal jualan dan awak akan jadikan sebagai tajuk akaun. So, kedai Ikmal. Okey, kedai Ikmal ni dia adalah pelanggan awak kan? Iaitu ABT awak. So, dia merupakan aset semasa perniagaan kita. Bila aset semasa perniagaan kita, so kedai Ikmal ni pun ada hutang dengan kita. So, dia merujuk kepada sifat pertambahan. Jadi, untuk aset semasa, sifat pertambahan dia berada di sebelah debit. Manakala sifat pengurangan dia berada di sebelah kredit. Okey, disebabkan jualan niaga secara hutang kepada kedai Ikmal, so dia menandakan terdapat pertambahan hutang dari kedai Ikmal dan kita akan catatkannya di sebelah debit. Okey, sebelah debit sebanyak RM2,200 pada tarikh 5 Januari dengan butir jualan sebab kita dapat dari jurnal jualan. Okey. So, kalau awak tengok dari sudut ledger ni, awak akan nampak kedai Ikmal dicatat di sebelah debit RM2,200. Itu menandakan bahawa kedai Ikmal
ada hutang dengan perniagaan kita sebanyak RM2,200. Okey, seterusnya adalah dokumen kedua. Okey, dokumen kedua masih lagi invoice. Okey, cuma awak kena pastikan invoice ni dari sudut apa? Asal atau salinan? So, dia dari sudut asal. Bila asal, kita dapat maklumat bahawa berlakunya belian secara kredit. So nak pastikan invoice ni belian barang niaga atau tidak. So awak tengok butir. Butir ni barang niaga atau tidak. Okay, so ni adalah barang niaga perniagaan kita. Barang niaga. Jadi dokumen kedua ni merujuk kepada belian barang niaga secara kredit dengan nilai RM3,600. Okey. Jadi bila awak dah tahu ada nilai RM3,600 belian secara kredit, awak pun akan transfer ke buku catatan pertama, okey, iaitu jurnal belian. Okey, jadi awak akan letakkan butir apa? So awak tengok awak beli dengan siapa kat atas ni. Okay, so awak beli barang niaga daripada kedai borong. Okay, kedai borong, gudang borong. Okay, so bila jurnal belian, awak akan cari nama pembekal awak tu di atas sebab nama awak berada di bawah. Okay, sebab awak beli. So, bila beli nama awak berada di bawah dan nama pembekal awak berada di atas iaitu gudang borong. Okay, jadi awak akan catat dalam jurnal belian awak pada tarikh, berapa tarikh dia? Tarikh 10 Januari. Okay, dengan butir gudang borong. Okay, nombor dokumennya adalah 001 dengan jumlah RM3,600. Okay, so maklumat ni awak dapat daripada invoice berbentuk asal. Okay, kemudian bila awak dah letak dalam jurnal belian, awak pun akan transfer ke dalam ledger. Nak transfer macam mana? Okay. Awak pun akan ambil nama butir gudang borong sebagai tajuk akaun awak. So, awak akan letak di sini. Gudang borong. Okey, gudang borong ni adalah pembekal awak kan? Pembekal ataupun kita katakan sebagai akaun belum bayar. Okey, jadi dia merupakan liability semasa kita, perniagaan kita. Jadi apabila gudang borong ni adalah liability semasa, so sifat dalam ledger dia adalah pada sebelah kredit merujuk kepada pertambahan, manakala pada sebelah debit merujuk kepada pengurangan. Disebabkan urus niaga ni adalah pertambahan hutang perniagaan kita kepada kedai, kepada gudang borong, so awak akan rekodkannya di sebelah kredit. Okey, 10 Januari. Okey, butirnya adalah belian. Okey, dengan nilai RM3,600. Okey. Seterusnya adalah dokumen yang ketiga. Okey, dokumen yang ketiga ni adalah dokumen nota debit. Okey, dokumen nota debit. Apa fungsi nota debit ni? Nota debit ni nak maklumkan kepada sesuatu pihak bahawa terdapatnya nota tambah hutang. Okey, so D ni stand for add. So, nota tambah hutang. So, siapa yang kena tambah hutang sekarang ni? Perniagaan kita ataupun pelanggan kita? So, awak akan tengok dari sudut asal atau salinan. So, nota debit untuk dokumen ketiga adalah berbentuk asal. Bermakna bila berbentuk asal, nama kita berada di bawah menunjukkan perniagaan kita ni sedang tambah hutang. Okey, tambah hutang dengan siapa?
dengan gudang borong. Okey. So gudang borong ni adalah pembekal kita. Okey, maknanya Syamilia Stationery ni sedang menambahkan hutangnya dengan gudang borong sebab pada invoice 001 yang lepas ni terdapatnya terkurang charge sebanyak RM200. Jadi kita nak tambahkan hutang RM200 ni, kita kena keluarkan nota debit. Okey. So, kena ingat nota debit menunjukkan pertambahan hutang pembekal. Ataupun kita namakan sebagai ABB. Okey. Jadi kita bila tahu ada pertambahan hutang kepada pembekal, kita akan rekodkan di dalam BCP Jurnal Belian. Okey, sebab pertambahan hutang kepada pembekal dan nota debit tu berbentuk asal. Okey, so kita akan letakkannya di dalam jurnal belian pada tarikh bila? Pada tarikh 11 Januari. Okey. Butir dia kita akan letakkan nama pembekal kita iaitu gudang borong sebanyak RM200. Nombor dokumennya adalah 001. Okey. Jadi apabila kita dah masukkan dalam buku catatan pertama, okey, kita akan pindahkannya ke dalam ledger. Okey, bila ke dalam ledger, awak pun akan tajukkan ledger awak sebagai gudang borong. Okey, gudang borong. Gudang borong ni adalah kategori apa? Tadi yang kita dah sebut adalah liability semasa. Liability semasa sifat pertambahan di sebelah kredit dan pengurangan di sebelah debit. Disebabkan berlakunya pertambahan hutang, so kita akan rekodkannya di sebelah kredit sebanyak RM200 pada tarikh 11 hari bulan dengan butir belian. Okey? Dokumen seterusnya pula adalah dokumen yang keempat. Dokumen keempat masih lagi nota debit. Cumanya nota debit ni sekarang adalah dalam berbentuk salinan. Bila berbentuk salinan menandakan pertambahan hutang kepada pelanggan kita. Sebab apa? Pelanggan kita namanya kat bawah. Nama kita kat atas. Dan kita punya nota debit ni berbentuk salinan. Jadi, bila berbentuk salinan, perniagaan kita ni mengeluarkan nota debit kepada pelanggan untuk menyatakan bahawa terdapatnya pertambahan hutang. Okey? Pertambahan hutang sebanyak RM70. Okey, so bila kita tahu berlaku pertambahan hutang, so kita akan rekodkannya di dalam buku catatan pertama di dalam jurnal jualan. Okey, bila bertambah hutang, kita akan masuk dalam jurnal jualan ataupun jurnal belian. Tapi disebabkan dokumen ini berbentuk salinan, kita akan masukkan ke dalam jurnal jualan. So, kita akan rekodkan pada tarikh 6 Januari. Okey, dengan butir siapa pelanggan kita iaitu kedai Ikmal. Nombor dokumennya adalah 001 dengan nilai RM70. Okey, selesai kita transfer ke dalam jurnal jualan, kita akan transfer ke dalam ledger. Okey, dalam ledger kita pun akan ambil butir kedai Ikmal sebagai tajuk akaun kita. Okey, kedai Ikmal. Okey, kedai Ikmal ni adalah kategori aset semasa kita kan sebab dia adalah pelanggan. So, sifat pertambahan di sebelah debit, sifat pengurangan di sebelah kredit. Jadi, disebabkan nota debit bertambahnya hutang, so kita akan rekod di sebelah debit. Okey, pada 6 Januari, kita akan ambil butir jualan. Okey.
dengan nilai RM70. Okey, untuk dokumen yang kelima adalah dokumen nota kredit. Okey, fungsi nota kredit ni adalah dokumen ini nak menyatakan bahawa hutang sedang berkurang, iaitu K. K stand for kurang, nota kurang hutang. Jadi kalau berdasarkan dokumen kelima ini, okey, pihak mana yang sedang berkurang hutangnya, kita akan merujuk kepada dokumen berbentuk asal. And then nama kita berada di bawah ini menjadikan bahawa kita sedang berhutang dengan pihak pembekal. So, siapa pihak pembekal kita? Pihak pembekal kita adalah gudang borong. Okey, kenapa berkurangnya hutang? Sebab kita memulangkan kereta F4 kerana salah jenama. So, hutang kita sedang berkurang RM500. Jadi, kita tahu dokumen ini menyatakan bahawa terdapat pengurangan hutang perniagaan terhadap pihak pembekal iaitu gudang borong sebanyak RM500. Jadi, kita akan pindahkan ke dalam buku catatan pertama. So, bila berlaku pengurangan hutang, kita akan pindahkan ke jurnal pulangan belian. Sebab tadi adalah nota kredit berbentuk asal. Bila berbentuk asal, kita akan masukkan kepada jurnal pulangan belian. Okey, so jurnal pulangan belian, okey, nilai yang berkurang dia adalah RM500 dengan tarikh bila? Tarikh 12 Januari. Okey, butirnya kita akan tuliskan pembekal yang kita kurang hutang tu iaitu gudang borong dengan nombor dokumen 001. Okay, bila kita dah transfer ke dalam buku catatan pertama iaitu jurnal pulangan belian, so kita akan pindahkan pula ke ledger. Jadi bila kita nak pindahkan ke ledger, kita akan namakan akaun kita sebagai gudang borong. Okey, sedia maklum bahawa gudang borong ni adalah liability semasa kita sebab dia adalah pembekal. Kita sedang berhutang dengan pembekal. So, dia adalah liability semasa. So, sifat pertambahannya di sebelah kredit dan pengurangannya di sebelah debit. So, dokumen tadi menyatakan bahawa terdapat pengurangan hutang sebanyak RM500. So, kita akan rekod di bahagian debit akaun gudang borong sebab dia menunjukkan pengurangan hutang. Okey. So, butirnya kita akan ambil pulangan belian. Seterusnya adalah dokumen yang terakhir yang terlibat dengan urus niaga secara kredit. Dokumen ke-6, masih lagi nota kredit, nota kurang hutang. Okey, nota kurang hutang. Tapi kali ini siapa yang kurang hutangnya? Kita akan tengok dari sudut salinan. Bila berbentuk salinan, so maknanya yang kurang hutangnya adalah pelanggan kita sebab pelanggan kita namanya berada di bawah, nama kita berada di atas. Sebab apa berkurang hutangnya? Sebab pelanggan pulangkan buku latihan kerana rosak. So, berkurang RM84. So, kita akan transfer ke dalam buku catatan pertama. Okey, kita akan pindahkan ke jurnal pulangan jualan. Okey, jurnal pulangan jualan pada tarikh 10 Januari. Siapa yang pulangkan? Kedai Ikmal. Dengan nombor dokumen 001, jumlah dia RM84. Okey, bila kita dah transfer ke dalam buku catatan pertama, kita akan transfer ke dalam ledger. So, kita akan namakan ledger kita sebagai nama akaun Kedai Ikmal.
Okey, so kedai ikmal ni merupakan aset semasa kita disebabkan dokumen tadi ni menunjukkan pengurangan hutang. So kita tahu bahawa sifat aset semasa, pertambahan berada di sebelah debit, pengurangan berada di sebelah kredit. So urus niaga sekarang ni menunjukkan pengurangan hutang. So kita akan rekod di sebelah kredit RM84 pada tarikh 10 hari bulan dengan butirnya adalah pulangan jualan. Okey. Jadi berdasarkan kita punya pembelajaran pada hari ini, saya dapat rumuskan bahawa okey, kita belajar tentang urus niaga secara kredit. So bila melibatkan urus niaga secara kredit, okey, dia melibatkan 3 dokumen iaitu invoice, okey, kemudian nota debit, kemudian nota kredit. Okey, jadi bila awak tahu berkenaan dokumen yang terlibat dengan urus niaga secara hutang, awak kena tahu dokumen ni nak transfer ke BCP yang mana satu. So awak akan transfer ke invoice ni ke dalam BCP. Okey, jurnal jualan atau jurnal belian. Manakala nota debit, awak akan transfer juga ke dalam jurnal jualan atau jurnal belian. Tetapi untuk nota kredit, awak akan transfer ke dalam jurnal pulangan jualan atau jurnal pulangan belian. Okey. Jadi bila awak dah tahu nak transfer ke buku catatan pertama, awak kena tahu nak transfer ni macam mana boleh pergi jurnal jualan, jurnal belian ataupun jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan belian. Awak kena tengok sudut bentuk dokumen itu. Kalau untuk invoice, jurnal jualan dia adalah berbentuk asal. Untuk jurnal jualan, bentuk dia adalah salinan. Manakala untuk jurnal belian, bentuk dia adalah dokumen invoice asal. So untuk nota debit, nota debit yang akan masuk dalam jurnal jualan, dia akan berbentuk salinan. Manakala untuk jurnal belian, nota debitnya akan berbentuk asal. Manakala nota kredit, dia akan masuk ke jurnal pulangan jualan apabila nota kredit itu berbentuk salinan. Jurnal pulangan belian berbentuk asal. Okey. Jadi kali ni awak kena tahu bahawa satu lagi pertambahan konsep yang awak kena sedia maklum bahawa kalau awak lihat ada nama pelanggan yang kita kenali sebagai akaun satu lagi konsep yang saya nak awak tahu bahawa dalam pembelajaran kita ni awak kena tahu dua jenis pihak. Yang pertama adalah pihak pelanggan. Kalau dalam silibusnya awak akan panggil akaun belum terima. Manakala dari sudut pembekal, ini kita akan panggil sebagai akaun belum bayar. Bila adanya istilah ini, awak kena tahu komponen akaun belum terima dan akaun belum bayar ini berada di komponen mana satu. So, untuk akaun belum terima iaitu pelanggan awak, kita akan
klasifikasikan dia sebagai komponen aset semasa, manakala pembekal iaitu akaun belum bayar merupakan liability semasa. Okey, so untuk sudut ini kita akan apply dari sudut ledger. Okey, bila awak tahu bahawa komponen akaun belum terima ini adalah aset semasa, so bila berada di dalam ledger akaun T, aset semasa, okey, sifat pertambahan dia kita akan rujuk kepada bahagian debit, manakala sifat pengurangan dia kita akan rujuk kepada sebelah kredit. Manakala untuk liability semasa, sifat pertambahan dia berada di sebelah kredit, manakala sifat pengurangan dia di sebelah debit. Jadi awak kena applykan sifat pertambahan atau pengurangan ini berdasarkan urus niaga yang terlibat semasa pemindahan BCP ke dalam ledger. Okey. So itu sahaja untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga awak lebih faham macam mana nak transfer dokumen secara dokumen untuk urus niaga secara kredit ke dalam buku catatan pertama dan juga ke dalam ledger. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.